rasa syukur kita kepadanya. Pertamanya, yang saya muliakan pengurusi ahli jawatankuasa masjid, dan seterusnya para imam, para muazzin, seterusnya muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi bersabda, wa ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah yatluna kitab Allah, di mana mereka ini adalah membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Bukan saja membaca Al-Quran, wa yatadarrasunahu, dan juga mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Ta'ala berikan, kurniakan kepada mereka ni ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Ta'ala limpahkan kasih sayang, rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan juga para malaikat berkumpul untuk menaungi kita, menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Ta'ala senantiasa mengingati mereka. Dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan, dan Nabi SAW menggalakkan kepada kita berkenaan dengan kelebihan untuk kita berada di dalam satu majlis, yang mana majlis ini adalah majlis untuk kita berkongsi berkenaan dengan ilmu-ilmu agama, ilmu yang bersumberkan daripada Al-Quran, ilmu yang bersumberkan daripada hadis Nabi SAW, daripada pandangan-pandangan para ulama, dan seterusnya daripada para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang lain. Maka tidak dapat tidak, pastinya Allah Ta'ala akan berikan kepada kita ketenangan, kasih sayang, dan juga Allah Ta'ala turunkan para malaikatnya untuk menaungi kita, dan sudah pasti Allah Ta'ala akan mengingati kita. Dan itulah sebesar-besar ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang duduk di dalam majlis ilmu, yang duduk di dalam rumah Allah untuk mendengarkan apa yang berkaitan dengan ilmu agama. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan satu hadis Nabi SAW daripada kitab Al-Adabul Mufrad, susunan daripada Al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bardisbah Al-Bukhari, ataupun namanya Al-Imam Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada kalangan para ulama hadis ni tuan-tuan. Imam Bukhari ni antara rujukan yang paling utama. Sumber kedua daripada Al-Quran, sudah pasti kita akan ambil hadis, dan hadis yang kita akan ambil selepas daripada Al-Quran, kitab hadis yang kita akan ambil selepas Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, disebut sebagai Sahihain, dua kitab sahih. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca ada satu hadis Nabi, lepas tu ada tulis di bawah tu riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu hadis sahih, tak boleh dipertikaikan lagi. Ataupun tuan-tuan nampak di bawah tu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni adalah dipersetujui oleh kedua-dua orang yang mentasihkan hadis ini, iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, maka itu hadis sahih. Maka selain daripada kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim, ada kitab yang lain disebut sebagai kitab hadis yang 6, Sunan Sittah. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, dan juga Sunan satu lagi lupa dah. Ada 6. Jadi nak sebut tuan-tuan, ini adalah kitab hadis, tetapi panggilan gelaran kepada Imam Bukhari ini adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ni siapa? Maksudnya ketua bagi segala para muhaddisin, orang yang membawa hadis. Jadi sebab itu tuan-tuan, Imam Bukhari ni bukan calang-calang orang. Jadi tuan-tuan, dia adalah seorang ulama, seorang yang membawa hadis tuan-tuan, dan juga menjaga agama kita melalui perantaraan hadis ni tuan-tuan. Dia adalah orang yang menjaga. Sebab itu tuan-tuan, dia nak karang kitab dalam, nak tulis hadis dalam kitab Sahih Muslim. Setiap satu hadis dia akan buat apa? Dia akan semayang 2 rakaat. Tuan-tuan, tanda dia minta petunjuk daripada Allah untuk tulisan apa yang ditulis ni adalah tulisan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih lagi daripada kata-kata Nabi.
kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan, kitab Sahih Bukhari ni sampai ke hari ini kita pegang. Tuan-tuan ada kitab Sahih Bukhari di rumah? Tak ada. Tuan-tuan kena ada. Tuan-tuan, selain daripada Al-Quran, kita kena ada kitab hadis. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita ni selain daripada kita merenung membaca Al-Quran, kita juga boleh dapat ganjaran untuk mempelajari hadis. Walaupun belajar ataupun kita baca hadis ni tak dapat pahala seperti mana bacaan Al-Quran, tapi sekurang-kurangnya kita boleh menghayati, dan lebih-lebih lagi kita akan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan hadis. Sekarang ni banyak dah tuan-tuan terjemahan kitab-kitab hadis, kita je tak beli. Kita kedai buku kita boleh, kedai-kedai pasar malam, kedai jual-jual barang-barang baju, ada diskaun lagi, ada offer. Setiap tahun-tahun peristiwa penting, akhir tahun ada offer, kita pergi. Shopping kompleks kita pergi. Tapi kedai buku ni tuan-tuan, tak ada orang nak berkunjung, kita tak pergi. Sebab apa? Sebab tak ada tarikan pada kita. Sedangkan itulah yang paling menarik hati kita supaya kita dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi SAW. Jadi sebab itu tuan-tuan, dah sebutkan ni, Imam Bukhari dia mengambil satu bab dalam kitab hadis Sahih Bukhari ni, dia ambil bab adab. Maka ditulis satu kitab Al-Adabul Mufrad. Sebab apa Al-Adabul Mufrad? Kitab adab yang single je. Maksudnya dalam kitab tersebut ada banyak hadis yang membicarakan berkenaan dengan adab sahaja. Adab sekian-sekian, adab berjual beli, adab ni, adab. Sebab itu tuan-tuan nak sebutkan bahawa Sahih Bukhari ni banyak bab-bab hadis, tapi Imam Bukhari buat keluar satu bab, dia buat satu kitab yang khusus nak menunjukkan tuan-tuan pentingnya adab dalam menimba ilmu. Ada orang hari ini tuan-tuan, dia pelajari ilmu tapi meninggalkan adab. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita hari ini dia belajar di sekolah, tapi tuan-tuan rupanya habis di sekolah dia kurang ajar. Ada orang lain tuan-tuan, dia periksa kan. Budak-budak kita hari ni periksa SPM. Periksa SPM, habis SPM tuan-tuan, habis dia last paper dia tuan, apa dia buat? Dia cunting baju dia. Dia tulis kat baju dia apa tuan-tuan? Dia tulis kat baju dia, cilaka, cikgu cilaka. Tapi saya tak naklah sebut benda tu. Dia maksud mafhumnya, cikgu ni teruk. Ada lagi teruk tuan-tuan, dia buat apa? Baju sekolah dia yang cantik-cantik, tiap-tiap hari ayah dia, mak dia gosok, ayah dia belikan baju untuk dia tuan-tuan, baju putih tu tuan-tuan, dia buat apa? Dia conteng. Conteng apa tuan? Conteng lah macam-macam. Nak menunjukkan apa tuan? Dia dah bebas. Free, I free. I free lah. I am free. Aku dah bebas daripada zaman persekolahan, belenggu persekolahan. Lepas ni pergi mana-mana terhadap muka cikgu. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Ni kekurangan adab dalam ilmu. Sebab itu ada di kalangan para ulama, mereka ini mengatakan bahawa perlu belajar adab dulu baru belajar ilmu. Sebab itu Al-Imam Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, imam kita ni tuan-tuan, Imam Syafi'i ni tuan-tuan, ketika mana dia nak balik ke rumah dia, tak silap saya rumah dia di Madinah, nak balik ke rumah dia tuan-tuan, ada satu kisah. Dia nak balik rumah dia, balik tuan-tuan, dia apa dah saya lupa dah kisah dia. Tapi mak dia suruh patah balik. Kata tak, kamu tak habis belajar lagi, patah balik. Dan sebab apa? Ada something yang mak dia rasa kekurangan adab yang ada pada Imam Syafi'i, menyebabkan mak dia ni tuan-tuan, mak Imam Syafi'i suruh patah balik ngaji lagi. Kita ni tuan-tuan balik ngaji ni, mak kita dah siap dah masak kari, masak makanan. Ini dah mak dia perampat alau kita lagi. Jadi tuan-tuan nak sebab itu penting yang adab di dalam ilmu. Tapi hari ni anak-anak kita tuan-tuan, mereka melupakan adab dalam ilmu. Bahkan mereka ni tuan-tuan lebih teruk, supaya mereka ni menganggap bahawa ilmu ni tidak perlu mempelajari adab. Dengan ilmu tidak perlu belajar, cukuplah knowledge ataupun pengetahuan yang ada dalam kepala otak mereka, tak perlu diajarkan berkenaan. Ini satu kesilapan yang besar di dalam menuntut ilmu. Jadi Al-Imam Bukhari mengeluarkan hadis daripada bab adab, maka disebut Al-Adabul Mufrad. Saya ambil daripada satu hadis Nabi SAW.
matanya sanad haddatsana Qutaibah haddatsana Ibnu al-Munkadir an abihi an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Jabir ibni Abdullah ibni Amru, Jabir bin Abdullah bin Amru al-Haram. Siapakah Jabir ni tuan-tuan? Seorang sahabat Nabi yang merupakan daripada golongan Ansar, Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jadi Jabir ni tuan-tuan ada ayah yang bernama Abdullah ibni Amru al-Haram, juga seorang sahabat Nabi. Jadi kisah, sebelum saya nak cerita kisah pasal Jabir, kita cerita dulu kisah pasal Abdullah ibnu Amru al-Haram. Siapakah Abdullah ibnu Amru al-Haram? Ayah kepada Jabir, yang merupakan penduduk Madinah yang asal. Duduk di Madinah, mereka digelar sebagai Al-Ansar. Maka tuan-tuan, Abdullah bin Amru al-Haram ni kisahnya yang paling menarik adalah dia ni di antara salah seorang yang gugur syahid, yang mati dalam keadaan menjadi sebagai syuhada di medan Uhud. Tuan-tuan, di medan Uhud ni ramai para sahabat meninggal. Antaranya sahabat yang besar adalah bapa saudara Nabi adalah Hamzah, Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Kisah bagaimana bapa saudara Nabi ni tuan-tuan mati di apa tuan-tuan, di hatinya ni tuan-tuan ataupun jantung, apa semua yang ada dalam badan dimakan oleh isteri kepada Abi Jahal, Abi Jahal, Hindun. Dimakan. Jadi nak sebut apa tu kematian Sayyidina Hamzah. Begitu juga yang gugur syahid pada peristiwa peperangan Uhud adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi juga. Dan antara yang sahabat Nabi yang meninggal adalah Abdullah bin Amru al-Haram. Abdullah ni tuan-tuan, dia bukannya muda lagi. Dia dah berumur, dah tua dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bayi tuan-tuan mungkin dah ada 60, 70 dalam ni. Lebih kurang bayi tuan-tuan, dia ni di antara sahabat Nabi yang tua. Abdullah bin Amru al-Haram ni berperang dan minta izin kepada Rasulullah untuk perang. Sebab apa? Rasulullah ni tak benarkan kepada golongan tua-tua ni untuk perang, melainkan Rasulullah berilah. Tetapi tuan-tuan, Jabir ni tuan-tuan dengar je bapa dia nak pergi berperang dalam peperangan Uhud ni. Jadi Jabir ni tak bagi. Jabir tak bagi. Yalah, orang tua kan, anak mesti jaga. Sedangkan Jabir ni dia ada tak silap saya 9 orang adik kecil dia lagi untuk dijaga. Jadi kalau Jabir ni tuan-tuan, kalau Abdullah ni tak ada tuan-tuan, yang dijaga pasti Jabir. Jadi Jabir ni tak nak Abdullah ni terkorban. Dalam masa sama dia ni dah tua. Jadi tua ni tuan-tuan, dia bukan penghalang. Tapi apa kata Jabir? Dia kata, wahai Jabir, apa yang aku nak kejar ni bukan benda lain, syurga. Kalau benda lain tak apa, ni syurga, pasti aku akan kejar. Bermaksud apa tuan-tuan? Bermaksud menunjukkan kesungguhan yang ada pada yang ada pada Abdullah, bapa kepada Jabir ni untuk berperang, walaupun dia melupakan dia ni sudah lanjut usia. Sebutkan tuan-tuan, itu antara kita sebut apa tuan-tuan, kelebihan ataupun kita sebut sebagai kesungguhan yang ada pada sahabat Nabi. Mereka ni tidak lain tidak bukan nak mati syahid sebab apa? Nak pergi di syurga tu direct. Jadi Abdullah bin Amru al-Haram ni tuan-tuan berperang, perang akhirnya gugur syahid. Diriwayatkan tuan-tuan, jasad Abdullah ni tuan-tuan hancur, dah tak nampak rupa dah. Menyebabkan tuan-tuan Jabir ni boleh syam. Akhirnya Jabir ni tuan-tuan menangis. Lalu Rasulullah bagi satu berita gembira, busyra kepada Jabir. Dia kata, ya Jabir, wahai Jabir, tabki wala aw la tabki. Kamu nangis ke ataupun kamu tak nangis ke, sesungguhnya Allah Ta'ala telah bercakap dengan bapa kamu secara terus tanpa ada perantaraan. Ini tuan-tuan, orang yang diberikan ganjaran syuhada, mati syahid ni tuan-tuan, itu antara kelebihan yang Nabi tunjukkan. Dalam hadisnya Nabi kata Allah bercakap dengan siapa? Abdullah ni tuan-tuan secara direct. Apa yang disebut ni? Allah Ta'ala berfirman kepada Abdullah, dia kata, ya Abdul,
ya Abdullah, wahai hambaku, ya abdi, wahai hambaku, kamu telah melakukan satu benda yang baik, maka kalau sekiranya kamu nak meminta sesuatu benda kepada aku, mintalah, aku akan tunaikan. Ni mafhum je lah tuan-tuan, mafhum. Lalu apa yang Abdullah ni minta? Abdullah ni minta apa? Abdullah minta apa? Abdullah minta, aku minta kepada kamu, aku bermohon kepada kamu ya Allah, kepadamu ya Allah, untuk aku kembali sembali ke dunia, kembali semula ke dunia, dan aku nak berperang dan mati syahid semula. Allahu Akbar. Dan sebutkan apa tuan-tuan? Dan sebutkan itu antara yang diminta oleh Allah, nak menunjukkan rasa kelazatan mati syahid itu. Lalu Allah Ta'ala tak tunaikan. Orang mati mana boleh hidup semula. Orang mati tak boleh hidup semula, Allah Ta'ala tak tunaikan. Tapi nak menunjukkan itu antara kelebihan yang pada Abdullah ibn Amr, walaupun dia tuan-tuan, walaupun dia dah tua. Dalam masa yang sama tuan-tuan, sahabat baik dia, umur pun tua juga tuan-tuan. Siapa dah? Seorang sahabat Nabi juga yang bernama Abdullah Amru bin Al-Jamuh. Juga orang tua tuan-tuan, tapi dalam keadaan tuan-tuan, dia ni tua nak pergi perang, kakinya lumpuh tuan-tuan. Kaki lumpuh. Ni Amru Al-Jamuh. Sahabat Nabi yang tuan-tuan mungkin tak kenal sangat, tapi kalau kita baca kitab Hayatus Sahabah tuan-tuan, ada nama Amru Al-Jamuh, yang asalnya tuan-tuan seorang penyembah tegar kepada berhala Allat wal Uzza. Tapi akhirnya masuk Islam, dia masuk Islam, dan dia ni tuan-tuan nak mati syahid, umur dah tua. Ini kelebihan dia tuan-tuan. Nak sebutkan umur ni, usia ni bukan penghalang kepada kita untuk terus berada di dalam perjuangan. Ada orang tuan-tuan, dia ni tuan-tuan, kita ni bukanlah saya nak mengata dia tuan-tuan, ada kalangan kita ni tuan, dia kata alah orang muda pergi depan, betul lah. Kadang-kadang kan, saya perhati je kadang-kadang kan, kadang-kadang pakcik-pakcik kita ni, kalau kita nak satu benda ni, orang muda dulu, orang muda. Tak ada masalah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kita ambil semangat, walaupun usia muda ke tua, kita ambil semangat yang ada pada Abdullah bin Amru Al-Haram dan juga Amru Al-Jamuh. Kedua-duanya gugur syahid, dan akhirnya kedua-duanya disemadikan dalam kubur yang sama. Nak sebut apa? Ni antara kelebihan yang ada pada para sahabat. Jadi tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru cerita ayah dia. Ni cerita Jabir bin Abdullah pula. Cerita Jabir, kisah Jabir bin Abdullah yang paling signifikan ni tuan-tuan adalah kisah bagaimana Jabir melihat sendiri mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW depan mata dia. Menyaksikan mukjizat yang ada pada Rasulullah depan mata dia. Kisah ni berlaku ketika mana peperangan Khandaq. Tuan-tuan, kenal peperangan Khandaq bila? Peperangan Khandaq ni perang ketika mana Nabi SAW berperang dengan Al-Ahzab, musyrikin Quraisy plus munafikin di Madinah, plus Yahudi di Madinah. Yahudi beberapa bani ataupun beberapa kelompok, Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, bergabung tuan-tuan, akhirnya nak berperang dengan orang Islam. Apa yang Nabi buat? Nabi korek Khandaq. Khandaq ni apa? Parit. Korek parit ni tuan-tuan, bukan seluruh Madinah tuan-tuan, beberapa tempat di Madinah, sekitar ada beberapa satu tempat di Madinah ni tuan-tuan. Tak silap saya, dia jauh sikit daripada Masjid Nabawi. Dia bukan dekat kan? Ada orang cerita perang Khandaq ni betul-betul dekat dengan Masjid Nabawi. Tak, dia jauh sikit. Saya pernah pergi satu tempat di Madinah ni tuan-tuan, dia tunjuk orang belajar di sana ni, dia tahulah. Jadi saya pergi dengan pelajar-pelajar Madinah ni, dia tunjukkan tempat, ada satu tempat di kawasan perumahan di Madinah ni, ada satu batu besar. Batu besar tu tempat start korek, gali parit ni. Jadi saya pun tengok tempat biasa je. Tapi itu antara dia yang pelajar-pelajar kita sana dapat, dia tahu benda tempat ni. Jadi mereka dikorek parit ni atas nasihat daripada seorang sahabat yang berasal daripada Parsi. Siapa nama tu kan? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni bukan orang Arab, dia orang Parsi. Dia kata orang Parsi, tentera Parsi, kalau nak berperang tuan-tuan, dia akan korek parit untuk self defense dia, untuk pertahanan diri dia. Jadi korek parit. Korek parit tuan-tuan, sahabat pun semua korek. Tak ada seorang terkecuali di kalangan sahabat yang berperang, yang bersama-sama dengan tentera ketika itu untuk menggali parit ni. Semua apa? Gali tuan-tuan. Dekat 3 hari mereka ni tak makan apa. Dekat 3 hari tak makan. Jadi menyebabkan apa? Mereka semua rasa lapar. Lapar ni tuan-tuan,
akhirnya ada seorang sahabat ni tuan-tuan, dia cuba tahan lapar dia, diikat perut dia dengan batu. Ni kisah ni masyhur dia tuan-tuan. Ikat perut dengan batu tuan-tuan. Dia ambil dia punya selendang, dia ambil dia punya imamah ni tuan-tuan, serban dia, diikat perut dia tuan-tuan dengan batu, ikat untuk apa tuan-tuan? Untuk tahan dia punya usus ni, supaya usus dia ni jadi tak lapar. Usus tak lapar, perut dia tak lapar, tekan usus. Jadi dia pun mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni dah lama tak makan, duk parit ni dah lama tak makan. Tengok perut kami dah ikat dengan batu. Rasulullah pun diam. Rasulullah diam tuan-tuan, Rasulullah buat kerja. Lalu Rasulullah pun bagi tahu, ni perut aku ni 3 batu, kamu 1 batu, aku 3 batu. Jadi siapa lagi yang rasa lapar? Aku pun lapar. Kamu jangan bising. Jangan risau. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Akhirnya yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Jabir. Maka Jabir pun tuan-tuan, dia tengok tuan-tuan, dia buat apa? Dia rasa kesian. Semua orang rasa kesian pada Rasulullah. Rasa kesian pada Rasulullah dan juga para sahabat yang lain, menyebabkan dia tuan-tuan, dia minta izin pada Rasulullah balik rumah. Wahai Rasulullah, aku nak minta izin balik rumah je. Balik lah. Balik tuan-tuan, dia jumpa dengan isteri dia di rumah. Wahai isteriku, aku menyaksikan peristiwa sekian. Dia ceritalah benda tadi tu kat isteri dia. Apa yang di rumah kita ada ni, untuk kita masak makanan untuk bagi makan kepada Rasulullah dan juga sahabat yang mengadu lapar ni. Jadi isteri dia berkata, wahai suamiku, kita ni di rumah kita ni tak ada apa. Yang ada seekor anak kambing kecil tuan-tuan, dan juga secupak 1 sok gandum, itu je ada di rumah. Sebab apa? Orang Madinah yang tak kaya seperti mana orang-orang lain, orang kaya ni di Madinah, orang Arab ni, mereka ni ada aset. Ada aset, dia berkaya. Antaranya Sayyidina Abu Bakar ni kaya. Dia ada aset, dia ada ladang. Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf, ini semua kaya-kaya. Yang tak kaya ni tuan-tuan, mereka ni buat apa? Mereka ni bukannya macam orang lain, mereka ni kais pagi makan pagi, macam tu. Jadi dalam masa yang sama, pada hari tersebut, hari peperangan tu, mereka tak kerja. Mereka buat gali parit tu, jadi tak kerja, menyebabkan mereka tak ada dapat apa-apa hasil untuk dibawa kepada rumah mereka. Jadi apa yang tinggal tu lah yang ada pada Jabir. Itu wujudlah ada anak kambing dengan 1 cupak gandum. Jadi Jabir pun tengok benda ni je ada, tak apalah, wahai isteriku, masaklah apa yang kamu nak masak. Buatlah kari kambing ke apa. Ni saya tambah-tambah tapi tak boleh tambah pun. Buatlah apa, masaklah apa yang ni nak bagi makan pada Rasulullah dan juga sahabat yang lapar ni. Jadi isteri dia kata, wahai suamiku, tak apa, nanti aku masak, kamu panggil Rasulullah datang dengan sahabat yang lapar tadi datang. Tapi kemudian ingat, kena panggil Rasulullah dan juga 2-3 sahabat yang lapar tu je. Jangan panggil semua. Kalau panggil semua, habislah, tak jadilah. Kenduri tak cukup makan. Dah jadi kenduri tak cukup makanan. Jadi balik-balik sampai di tempat tuan-tuan, Jabir pun beritahu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ni aku nak tolong kamu ni supaya tahan untuk menghilangkan kelaparan. Datang ke rumah aku dah masak sikit ni, makanlah jamu. Dia jemput Rasulullah. Ya Rasulullah pun kata apa? Rasulullah pun, oh ya ke? Okey, baik. Lalu Rasulullah pun rupanya dia bagi tahu, Rasulullah dia bagi tahu semua orang. Begitu semua orang. Wahai sahabat, hari ni Jabir nak buat makan-makan. Macam itulah kita istilahnya. Jadi semua dijemput ke rumah Jabir. Semua jemput, habis semua datang. Jabir pun pening kepala. Aduh, macam mana ni? Dia terlupa pesan isteri dia tadi. Lalu dia balik sampai sebelum dia balik tu kan, Rasulullah pesan kepada Jabir, wahai Jabir, kamu balik semula ke rumah kamu, sementara tunggu sahabat-sahabat lain ni berkumpul untuk pergi ke rumah kamu ni. Kamu datang balik rumah kamu, tapi aku pesan kepada kamu satu benda, kamu jangan sentuh pun makanan ni, jangan sentuh. Jabir pun ingat pesan Rasulullah tu. Sampai-sampai tuan-tuan begitu pada isteri, wahai isteriku, habislah kita makanan sikit, tapi orang yang jamu ni ramai. Macam mana ni? Isteri dia pun cerdik juga. Isteri bertanya, isteri dia kata apa? Ada tak apa-apa Rasulullah pesan? Ada. Apa yang dia pesan? Jangan sentuh makanan ni. Baik. Sampai Rasulullah di rumah Jabir tuan-tuan, Rasulullah sampai masuk dapur. Masuk dapur ni tuan-tuan, dia tengok makanan yang dimasak ni memang sikit lah. Lalu apa yang Rasulullah buat? Rasulullah bagi tahu kepada Jabir, wahai Jabir,
kamu panggil tukang buat roti, tukang uli roti, panggil mukhabbaz. Tukang uli roti ni berapa orang? Bukan seorang, 5-6 orang ataupun lebih. Diriwayatkan dalam 5-6 orang. Ada yang meriwayatkan seluruh tukang uli roti di Madinah ni dipanggil untuk datang ke rumah Jabir. Mudah. Kalau kita fikir tuan, satu cupak tu cukuplah kita uli seorang kan? Satu cupak je. Tapi tuan, Rasulullah panggil semua seluruh Madinah ni yang pandai uli roti ni datang ke rumah Jabir. Akhirnya dipanggil. Panggil ini perempuan, tukang uli roti yang di kalangan wanita. Jadi datang tuan, panggil. Akhirnya siap makanan. Rasulullah suruh Jabir ni panggil sahabat yang berada di luar ni, ramai tuan, dekat 900 orang. Asalnya panggil 3-4 orang, tapi 900 orang datang. Panggil, masuk ke rumah kamu ni 10 masuk. 10 masuk, yang pertama masuk. Makan, habis, keluar. 10 lagi masuk. 10. Akhirnya habislah, tak habis lagi. Habislah orang yang makan tu, tapi makanan masih lagi berbaki. Allahu Akbar. Makanan masih ada lagi sisa. Akhirnya Rasulullah buat apa? Rasulullah suruh Jabir panggil seluruh ahli Madinah. Udah. Tadi panggil sahabat Nabi kan, yang tentera Islam tadi. Ni panggil seluruh orang Madinah yang lapar, kelaparan. Datang ke rumah kamu. Datang. Akhirnya masuk 10. Habis, makanan masih lagi berbaki. Lalu yang berbaki ini dimakan oleh Jabir dan juga seluruh ahli keluarga. Baik. Jadi nak menunjukkan apa tuan? Itu antara mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan sendiri oleh Jabir radhiyallahu taala. Jadi tuan-tuan, ni kisah Jabir lah. Ni kisah para sahabat. Seronok tuan-tuan kita cerita para sahabat ni dah seronok, belum lagi cerita pasal Nabi. Cerita pasal Nabi ni kita tiap-tiap tahun Maulid Rasul macam cerita pasal Nabi tiap-tiap tahun. Tapi kita tak kenal sahabat siapa tu yang berkenaan. Sahabat yang berkenaan tu siapa? Menyebabkan tuan-tuan, kita ni kadang-kadang sirah kita tak lepas. Kita tak kenal orang. Kalau kita tu cerita drama buku 7 tu, setiap satu watak tu kita kenal. Ni tuan-tuan mungkin dah tak tengok drama buku 7 sebab tuan-tuan buku 7 tu dah pergi ke masjid. Orang yang di luar tu dia kenal seorang-seorang. Nama dia siapa? Watak ni Zack, nama dia Zack. Yang ni siapa? Minah. Zack dengan Minah pula. Zack dengan Azura kan. Jadi semua watak daripada hero sampailah kepada mak mertua hero pun ni. Itu baru drama buku 7. Ni belum lagi cerita Hindustan. Cerita Hindustan ni nama pun pelik-pelik. Kita kenal setiap seorang. Nama pelakon dia, lahir mana, itu lagi hebat. Begitu juga sirah Nabi tuan-tuan. Kita ni kenal Nabi saja, tapi tak kenal watak-watak lain, menyebabkan kita ni tak tahu sangat sirah. Jadi tuan-tuan, selain daripada kita kenal Nabi, kenal juga sahabat, supaya kita tahu mana satu kisah yang berlaku, yang berkenaan. Kisah ni teli ke mana, dia kena pada mana. Sebab apa? Sebab tak kenal watak. Dan sekali lagi, kita ni tak tahu timeline kisah sirah Nabi SAW, jangka masa tersebut. Jadi Jabir ni seorang sahabat yang hebat. Jadi dia meriwayatkan hadis ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Nabi bersabda dalam satu hadis, Nabi menyebut kullu ma'rufin, setiap kebaikan tu adalah sedekah. Jadi tuan-tuan, inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan yang ada pada Rasulullah? Antara salah satunya daripada 6 kelebihan yang ada pada Rasulullah, yang Rasulullah ni diberi kelebihan oleh Allah berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi ni perkataannya disebut sebagai jawami'ul kalim. Kata-kata Nabi ni tuan-tuan ringkas. Jawami'ul kalim. Kata-kata Nabi ni ringkas tetapi memberi makna yang padat, memberi makna yang menyeluruh. Semua tuan-tuan, kalau Nabi sebut sepatah dia tuan, orang dah faham. Orang dah faham. Jadi antara salah satu kelebihan Nabi ni cakap, kata-kata Nabi ni jawami'ul kalim. Kataan yang sedikit tetapi memberi makna yang menyeluruh. Ada di kalangan kita ni tuan-tuan, cakap banyak tapi sepatah pun orang tak faham cakap kita. Ada tuan-tuan. Sebab apa? Setiap perkataan kita tidak memberikan apa-apa makna. Ada orang suka bercakap tuan-tuan. Kita tanya, point dia di mana? Point dia. Ada orang jenis macam tu, dia straight to the point. Dia cakap banyak, dia kona aku sana, kona aku sini, kona aku sini.
Kita pun tanya, point dia mana point? Jadi point tu tak ada tuan-tuan, kita tak dapat rangkum. Ada di kalangan para ulama kita tuan cakap sepatah menyebabkan orang akan cuba untuk memahami bahasa kita. Tuan-tuan biasa kan kita dengar bagaimana tok guru kita cakap, bagaimana tuan guru almarhum tuan guru Haji Harudin, tuan guru Harudin dia jangan cakap dia slow dah kan. Dia cakap dereh tak cakap dereh tak. Almarhum ni kalau kita tengok tuan-tuan, baru-baru ni saya tengok video yang lama, video pasal isu kalimah Allah ni, dah boleh lama dah, dia berlaku balik sekarang. Kalimah Allah, kalimah Allah ni orang bukan Islam nak guna, tapi dah dibahaskan lama dah, para ulama kita dah bahas lama. Saya buka satu video lama, Tuan Guru Harudin bahas tuan-tuan, sepatah tuan-tuan kita faham, menusuk dalam kalbu kita, menyebabkan kita ni memahami apa yang nak dibawa ataupun apa yang diucapkan oleh Tuan Guru. Saya dulu pernah duduk sekejap di pondok Tuan Guru Haji Abdul Latif, pondok Patih di Pekalah Hulu. Pernah duduk sekejap. Tuan Guru Patih ni tuan, dia cakap dia bukannya nak cakap cakap yang derah macam orang lain tuan. Dia cakap dia dengan bahasa logat dia bukan orang Melayu, macam kita, dia orang Melayu Patani kan, orang Melayu Patani. Tapi tuan, saya duduk situ mula-mula tak faham sepatah apa tak haram tak patah haram tak faham. Tapi akhirnya tuan, orang yang duduk lama tuan, yang duduk lama di situ di pondok tuan, mengaji dengan lama dengan dia ni tuan, bertahun-tahun, menyebabkan apa tuan, dia gelak, anak murid dia semua gelak, kita pun tak faham apa yang dia gelak kan. Menyebabkan kita rasa ni tuan, kita rasa nak tahu. Orang ni tuan, dia cakap dia kata seolah macam ni lah, kita tak jelas apa yang dia sebut, menyebabkan kita rasa ingin tahu apa yang dia cakap. Kalau kita rasa kita dapat tahu apa yang dia cakap tu, rasa aduh, dia satu benda yang bernilai. Sampai ke hari ni saya ingat pesan. Begitu juga tuan-tuan kalau kita belajar di luar negara. Ada seorang guru saya ni tuan-tuan di Mesir ni tuan, cakap Arab ni tuan-tuan, aduh, cakap Arab yang bukan Arab yang macam Fusha kita cakap tu. Ma ismuka, ma ra'yuka, aina taskunu, itu bahasa Arab Fusha, bahasa Arab yang kita kata bahasa Arab baku. Ini bahasa Arab pasar tuan-tuan, cakap aduh sepatah tak faham. Tapi menyebabkan kalau kita, itu antara hikmah untuk kita duduk di situ lama. Dan juga pergi ke majlis ilmu tu secara berterusan, supaya apa tuan, kita ni nak dapat apa yang dia cakap. Kalau dapat tuan, walaupun sepatah, kita akan rasa benda tu benda yang paling bernilai. Baik tu tuan, jangan komplain kalau tok guru ada tu ustaz kita cakap jenis tak jelas. Kadang-kadang ada orang mengajar tuan, mengajar di masjid ni tuan, tok guru kita yang jadi dah veteran, ustaz-ustaz yang veteran, dia mengajar kulit ke kulit. Mengajar pun slow je, bismillahirrahmanirrahim. Makin slow tuan, makin slow lah kita, mata kita makin lama makin menutup mata. Tapi tuan-tuan nak sebutkan antara hikmah dia tu, tapi kita ni taklah kan. Jadi nak sebut apa? Nak sebutkan bahawasanya kata-kata Nabi ni jawami'ul kalim. Nabi kata sepatah memberikan makna yang menyeluruh, makna yang padat, orang dah faham dah. Jadi Nabi menyebut kullu ma'rufin sadaqah. Setiap daripada perkara kebaikan itu tuan, setiap perkara kebaikan, maksudnya tidak terkecuali satu perkara kebaikan sekalipun adalah sedekah. Kalau kita faham dari sudut perkataan sedekah, kalimah sedekah ni adalah yang kita faham adalah sedekatun mal, sedekah harta, betul tak? Orang kata sedekah harta, sedekah duit, sedekah apa lagi, barang-barang yang bernilai. Tapi sebenarnya Nabi nak meluaskan lagi makna sedekah, dan juga nak memberikan apa tuan-tuan, nak memberikan galakan yang lebih menyeluruh kepada para sahabat dan juga umatnya, bahawa setiap perkara kebaikan itu semua sedekah. Dalam riwayat yang lain daripada hadis ni ada banyak riwayat. Kullu ma'rufin sedekah ni banyak riwayat. Antara riwayat yang sahih, riwayat yang masyhur adalah ketika mana di kalangan para sahabat ni dia cuba nak membandingkan diri dia yang miskin ni dengan sahabat-sahabat yang lain yang ada kelebihan dalam harta. Jadi apa yang sahabat tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ni dengan orang yang berada ni, orang yang kaya ni, sembahyang kami sama sembahyang dengan dia.
Yusallun kama nusallun. Dia semayang seperti mana kami semayang, seperti mana dia semayang, sama semayang ni. Yasumun, dia ni puasa, kami pun puasa. Dia sedekah dengan kelebihan yang ada pada harta mereka, kami pun sedekah. Tapi dia ada harta yang lebih, kami tak ada harta. Kami tak ada harta sangat. Jadi apa yang kami boleh buat dengan kelebihan ni? Maksudnya apa tuan? Dia nak bandingkan ataupun dia nak cuba nak dapatkan sesuatu yang lebih lagi daripada orang yang ada kelebihan harta ni. Sahabat ni tuan, dia akan tanya pasal amalan yang lebih baik, amalan yang afdal. Ni sahabat-sahabat tanya. Jadi tuan-tuan, apa yang Nabi sebut? Nabi sebut sepatah, kullu ma'rufin sadaqah. Kamu tak ada harta, tetapi kalau kamu tak ada harta, setiap perkara kebaikan kamu boleh sedekah. Itu sedekah. Jadi Nabi sebut lagi, tambah lagi, kullu tasbihatin sadaqah, kullu tahmidatin sadaqah, kullu takbiratin sadaqah, kullu tahlilatin sadaqah. Mudah. Apa maksud Nabi? Nabi sebut setiap tasbih kamu yang kamu baca, subhanallah walhamdulillah wala ilah, tahmid, takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Luahnya tuan-tuan sedekah ni rupanya. Hatta apa lagi Nabi sebut? Amru bil ma'ruf sedekah. Kamu suruh benda yang baik dengan kepada orang lain, itu sedekah. Wan nahyu 'anil munkar sedekah. Dan juga kamu cegah kemungkaran sedekah. Itu juga sedekah. Hatta sehingga kamu ni tuan-tuan, ada hadis tersebut, kamu ni menggauli isteri kamu dan isteri kamu melayan kamu, itu juga sedekah. Lepas itu sahabat Nabi dia tanya, wahai Rasulullah, kami ni tempiaskan nafsu kepada isteri kami juga sedekah, dapat pahala ke? Faham tak? Maksudnya para sahabat ingatkan, tempiaskan nafsu kepada sesuatu benda ni tak dapat pahala. Rupanya tempiaskan nafsu ni, tempiaskan apa ni? Kita keluarkan nafsu. Yalah, faham dah tuan-tuan. Tempiaskan nafsu kita kepada jalan yang betul juga dapat pahala. Lepas tu Nabi pun tanya balik kepada dia, habis tu kamu nak tempiaskan kepada tempat lain yang dapat dosa? Bermaksud apa tuan? Bermaksud hatta sekalipun kita menggauli isteri kita juga, itu juga sedekah. Jadi para sahabat ni tuan-tuan, sahabat yang tadi kononnya nak kelebihan lebih lagi daripada orang kaya ni, yang dapat kelebihan sedekah melalui harta ni, depa lagi tak puas hati. Wahai Rasulullah, kamu dah cerita dah, kamu dah bocorkan rahsia ni, habislah. Kami ni dapat apa? Dia pun dapat apa? Kami ingat tak bersaing dengan neighbor kan? Dah, insya dah. Allah, dah kena cepat dah. Kita bagi lalu azan kejap. Sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على Baik tuan-tuan, kita sambung sedikit hadis sabda Nabi SAW, inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Yang pertama Nabi sebut bahawa setiap perkara kebaikan itu sedekah. Salah satunya Nabi sebut inna minal ma'ruf, salah satu daripada perkara ma'ruf kepada kebaikan itu adalah an talqa akhaka biwajhin talqin. Kamu menunjukkan wajah keceriaan yang ada pada wajah kamu ni tuan-tuan kepada saudara kamu. Maksud apa tuan? Wajah yang ceria ni juga menunjukkan wajah ceria kepada saudara kita juga adalah sedekah. Ada satu riwayat yang lain, tabassumika, senyum kamu juga adalah sedekah. Sebab itu orang kata senyum tu sedekah, betul tak? Daripada hadis ni lah. Daripada hadis ni. Jadi tuan-tuan, kita ni tuan-tuan ada yang jenis senyum je, muka senyum, muka ceria je. Ada yang jenis kita muka kelat, muka apa? Muka masam kan. Yang Nabi anjurkan, Nabi galakkan adalah kita menunjukkan wajah ceria kepada saudara kita. Itu antaranya. Tapi kita ni tuan-tuan, ada orang minta sedekah, kita janganlah senyum je kat dia. Lepas tu kita kabur dia. Senyum kan sedekah, dah. Dia nak duit kita, bukan nak senyum kita tu. Wa an tufrigha min dalwika fi ina'i akhir. Dan salah satu lagi adalah kita menuangkan air daripada timba kamu ni ke dalam bejana saudaramu. Maksud apa tuan-tuan? Kita tuangkan sesuatu benda kepada satu tempat yang ada pada saudara kita ni juga adalah merupakan sedekah. Dulu orang dulu tuan-tuan ambil air melalui timba, pergi ke telaga ambil air. Sekarang ni buka paip dia dah ada air kan. Orang dulu macam tu. Jadi kita tolong isikan air ni tuan-tuan, air kepada bejana yang ada pada dia juga merupakan sedekah. Jadi tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, sebelum kita mengakhiri, kesimpulannya adalah Nabi nak menggalakkan kepada kita bahawasanya perkara kebaikan itu tidak ada had limit. Perkara kebaikan itu perlu kita menyaingi orang lain untuk kita mendapatkannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam perkara kebaikan. Jadi tuan, perkara kebaikan tidak ada had limit. Dan mudah-mudahan daripada hadis ini tuan-tuan, kita mendapat galakan daripada Nabi SAW untuk memperbanyakkan perkara kebaikan yang perlu kita laksanakan. Tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah segala tu kongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, dan insya-Allah dengan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberikan manfaat dan juga kita kongsikan kepada orang lain dan kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Wallahu taala a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.